once had a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في آية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, Tuan-tuan Siap, Tuan Pengerusi, ahli jawatan kuasa karya, dan seterusnya hadirin dan hadirat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Pertamanya, marilah kita merafakkan setinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih lagi memanjangkan usia kita semua, yakni usia saya dan usia tuan-tuan sekalian. Bahkan kita diberikan pula dengan kesihatan yang memungkinkan untuk kita hadir ke rumahnya pada malam ini, yang mana mungkin peluang ini tidak hadir pada kawan-kawan kita yang mungkin berada dalam keadaan yang tidak sihat. Maka alangkah baiknya hadirin mukminin sekalian, dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan ini, kita manfaatkan kepada perkara-perkara yang boleh mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan antaranya ialah apabila kita bacakan ayat-ayat Allah, atau kita membaca sabda junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan segala urusan hidup kita, insya-Allah.
Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, InsyaAllah kita menyambung pada malam ini bacaan daripada kitab Ihfazillah Yahfazka. Jagalah Allah, yang mudah-mudahan Allah Ta'ala menjagamu. Dan kita alhamdulillah, kitab ini tuan-tuan kita telah hampir masuk, bukan hampir, dah masuk pun pada tajuk yang ketiga daripada kitab. Bagi tuan-tuan yang mungkin pertama kali hadir pada malam ini, saya cerita sedikitlah sinopsis kitab yang kita baca ini. Iaitu Ihfazillah Yahfazka. Jagalah Allah, yang mudah-mudahan Allah menjagamu. Kitab ini tuan-tuan dia mengandungi 20 tajuk. Dan kita alhamdulillah kita telah masuk pada tajuk yang ketiga daripada kitab. Artinya bagi tuan-tuan yang baru malam ni baru mendengar tentang kitab ini, artinya kita masih lagi belum jauh lagi tuan-tuan. Baru tajuk yang ketiga. Saya imbas sikit. Apa tajuk pertama yang telah kita baca dulu? Tajuk pertama kita baca dulu ialah berhubung dengan cinta yang agung. Itu pengarang kitab kita ni, Dr. Aib bin Abdullah Al-Qarni, dia meletakkan bahawa untuk dapatkan cinta yang agung ini mesti mempunyai 4 faktor. Faktor yang pertama ialah berinteraksi dengan Al-Quran. Ini kita dah baca dah itu. Dan faktor yang kedua ialah apabila kita tajarrud anid dunia, melepaskan dunia dan bersikap zuhud terhadapnya. Ini pun telah kita baca. Kemudian diikuti dengan melakukan qiyamul lail, yang tu pun telah kita baca. Dan yang keempat itu merenung ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita telah masuk pula pada tajuk yang kedua daripada kitab, iaitu sifat-sifat orang-orang yang beruntung. Itu penjelasan yang panjang lebar yang telah kita baca berhubung dengan tafsiran daripada surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Sebab pada surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5 ini mengandungi ciri-ciri orang-orang yang beruntung itu. Apa di antaranya? Kita tuan baca dalam surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5, Alif Lam Mim, Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin, iaitu kitab yang tidak ada keraguan bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya orang yang bertakwa mereka tak ragu dengan kitab Allah Ta'ala ini. Siapa mereka yang kedua? Allazina yu'minuna bil ghaib, mereka percaya kepada perkara-perkara ghaib. Wa yuqimuna shalah, serta mereka mendirikan sembahyang. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka sebagai rezeki yang diberikan kepada mereka, mereka nafkahkan. Jadi bertitik tolak daripada ayat inilah dihuraikan dengan panjang lebar. Dah telah tamat pun kita tajuk yang kedua. Dan baru kita masuk pada tajuk yang ketiga, 10 kriteria ni tuan-tuan. 10 kriteria yang dikatakan jika kita mempunyai 10 kriteria ini, maka kita orang yang hampir dengan Allah Subhanahu wa taala, atau dalam perkataan lain disebut sebagai para wali Allah. Apa dia kriteria yang pertama kita baca dulu? Itu ikhlas dalam beramal. Yang kedua yang kita baca dulu ialah menjadikan Nabi SAW sebagai imam, pemimpin dan suri tauladan. Ini pun telah kita baca. Kriteria yang ketiga telah kita baca juga, ialah mencintai dan membenci semata-mata kerana Allah. Dan kriteria yang keempat yang juga telah kita baca, tidak menyimpan perasaan dengki, benci, dendam dan hasad kepada sesiapa sahaja daripada hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang ni pun dah kita baca. Dan kuliah yang lalu kita baca yang kriteria yang kelima, itu menyempurnakan para wali Allah ini, mereka dekat dengan Allah Ta'ala ini, mereka yang menyempurnakan ibadat-ibadat fardu, dan mereka membekali diri mereka dengan ibadat-ibadat sunat.
Itu pun telah kita baca minggu yang lalu, bulan yang lalu. Dan insyaAllah pada malam ini kita lihat kepada kriteria yang keenam. Kriteria yang keenam, iaitu yang bertajuk akidah mereka adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Betul ke Mak Ji? Macam confused ya. Buku saya muka surat 57, betul? Tak pasti. Tak apa. Yang ada kitab boleh tengok muka surat 57. Baik, tuan-tuan. Sesungguhnya akidah mereka ialah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu disebutkan bahawa seseorang hamba itu tidak akan sempurna menjadi hamba Allah Ta'ala yang hakiki, sementara di lain pihak dia adalah seorang ahli bid'ah. Apa dia ahli bid'ah? Itu mengatakan ataupun melakukan sesuatu tanpa ada dalil ataupun landasan daripada syarak. Maksudnya kata perkara kitab ini, kriteria yang keenam ini ialah mereka yang dekat dengan Allah Ta'ala, atau mereka yang menjadi wali Allah Ta'ala ini ialah mereka yang berpegang teguh kepada akidah ahli sunnah wal jamaah. Itu yang kita dah sebut ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah. Tuan-tuan tahu ke tidak apa dia ahli sunnah wal jamaah ni? Maksudnya apa? Bahkan khatib pada hari Jumaat selalu mengingatkan kita tentang hal ini. Tuan-tuan yang hadir solat Jumaat, cuba tengok khutbah kita yang kedua. Apa disebut? Mimbar menyeru para jemaah sekalian agar kita sentiasa berpegang teguh kepada akidah Islamiyah, berteraskan ahli sunnah wal jamaah, iaitu warisan daripada Nabi SAW, para sahabat, tabi'in, sehinggalah kepada kita pada hari ini. Cuba kita tengok khutbah tu. Setiap minggu kita dengar khutbah yang mengajak manusia kepada kembali kepada akidah ahli-sunnah wal jamaah. Baik, sebelum kita pergi lanjut lagi dalam perbahasan ini, kita tahu, kena kenal dulu tuan-tuan, apa dia ahli-sunnah wal jamaah. Baik tuan-tuan rahmati Allah, saya mencadangkan kepada tuan-tuan untuk tuan-tuan teliti. Ada satu artikel yang ditulis oleh Jabatan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Itu namanya Tashih Al-Mafahim #5 Kewajipan Melazimi Ahli Sunnah wal Jamaah. Satu artikel yang saya kira sangat bagus untuk tuan-tuan fahami apa dia Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu katanya ialah Ahli Sunnah wal Jamaah ini dia merupakan istilah yang berpunca daripada nas-nas syarak yang banyak. Iaitu bagi istilah Al-Sunnah, sebab dalam tu disebut Ahli Sunnah. Jadi istilah Al-Sunnah ini Nabi SAW pernah mengungkapkannya dengan makna wahyu yang selain daripada Al-Quran. Itu bagi Nabi SAW sebutlah hadis surah Imam Al-Baihaqi, Ya ayuhan nas, inni qad taraktu fikum ma ini i'tasamtum bihi falan tadillu abadan kitab Allah wa sunnata nabiyhi. Hadis surah Imam Al-Baihaqi. Wahai sekalian manusia, kata Nabi, sesungguhnya aku telah tinggalkan buat kamu dua perkara yang selagi mana kamu berpegang dengannya ini, maka kamu tidak akan sesat selama-lamanya, iaitulah kitabullah dan sunnah nabinya. Maksudnya perkataan sunnah ini adalah perkataan yang disebut sendiri oleh Nabi SAW. Dan disebut bahawa istilah Al-Sunnah juga digunakan untuk merujuk kepada perkara yang mempunyai dalil syarak, sama ada daripada Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW dan ijtihad para sahabat. Antaranya Nabi juga pernah sebutlah hadis surah Imam At-Tirmizi,
fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah kamu mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin yang diberi petunjuk. Itu disebut perkataan sunnah yang kedua. Dan pada ketika lain juga Nabi SAW juga pernah menyebut al-sunnah ini, itu membawa maksud lawan kepada perkara bid'ah yang dilarang. Antaranya hadis yang menegah 3 orang sahabat yang berhasrat untuk bersolat sepanjang malam, berpuasa sepanjang tahun, dan menegah diri daripada berkahwin. Saya ingat riwayat ini telah saya sebut pada tuan-tuan dulu. Dia asalnya 3 sahabat ni, dia dengar Nabi tu diampun dosa dulu, diampun dosa akan datang. Jadi mereka pun merasakan mereka perlu beribadat dengan begitu maksimum sekali. Maka salah seorangnya mengatakan bahawa aku akan bersolat sepanjang malam, tak tidur-tidur. Datang satu orang pula, dia kata aku akan berpuasa sepanjang tahun, tak buka-buka puasa. Maksudnya buka lah, tapi esok puasa lagi, lusa puasa lagi, hari-hari berpuasa. Dan satu orang pula dia kata kalau begitu aku tak akan berkahwin, sebab kalau aku berkahwin aku rasa aku akan sibuk memikirkan hal isteri, hal anak, hal keluarga, menyebabkan aku susah untuk beramal, beribadat. Kalau begitu aku tak akan kahwin. Maka hal ini hadirin ini sekalian sampai kepada telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa Nabi kata dalam hadis surah Imam Bukhari, amma wallahi, kata Nabi, inni la akhsyakumullah wa atqakum lahu lakinni asumu wa aftiru wa usalli wa arqud wa atazawwajun nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nabi sebut lagi perkataan sunnah di situ. Faman raghiba an sunnati, siapa yang tak mengikuti sunnahku, yang tak suka dengan sunnahku, falaysa minni, maka mereka bukan daripada golonganku. Maksudnya, adapun demi Allah, kata Nabi, sesungguhnya aku orang yang paling takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kalangan kamu, dan aku juga paling bertakwa dalam kalangan kamu daripadanya. Namun begitu, kata Nabi, aku berpuasa dan aku berbuka. Kata Nabi, dia pun puasa juga, tapi ada hari Nabi buka. Dan aku juga bersolat setiap malam. Bahkan jika tuan-tuan masih ingat lagi ketika kita membicarakan tentang Qiyamul Lail dulu, kita tahu Nabi SAW memperuntukkan waktu yang sangat lama dalam Nabi bersolat. Dan kita tahu ini merupakan kekhususan bagi Nabi kita, yang merupakan solat tahajud itu adalah kewajipan bagi Nabi. Tetapi Nabi kata dalam masa yang sama, aku juga tidur. Bukan kata sepanjang malam aku berjaga solat. Tak, aku tidur. Tapi cukup masa aku bangun. Dan aku juga, kata Nabi, mengahwini wanita. Dan aku juga mengahwini wanita. Walaupun aku sibuk melayani urusan negara, keluarga, tetapi aku tetap juga, walaupun aku sibuk beribadat, tetapi dalam masa sama aku tetap juga, kata Nabi, berkahwin. Maka hadirin sekalian sekalian, berpandukan dalil-dalil telah dibacakan tadi, ini menunjukkan bahawa perkataan al-sunnah, dia bukanlah istilah yang datang kemudian, tetapi sudah wujud sejak di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana dia bersumberkan daripada lisan Nabi kita sendiri. Dan kita tahu bahawa walaupun istilah tersebut tidak terkandung dengan jelas dalam setiap ayat
yang merujuk pada perintah mengikuti Nabi SAW sebagai bentuk suruhan maupun larangan. Tetapi ayat-ayat Quran ini menunjukkan bahawa dia suruh kita berpegang pada sunnah itu sendiri. Antaranya surah Al-Hajj ayat ke-7, apa kata Allah? "Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa juga perintah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kamu, maka terimalah, amalkan. Dan apa juga perkara yang dilarang, maka adalah kamu patuhi larangannya dan bertakwalah kepada Allah. Ini ayat Quran yang menunjukkan, menyuruh manusia berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu maksud apa? Ahli sunnah. Sunnah tadi tu. Baik, baru kita pergi pada jemaah. Apa jemaah? Maksud jemaah. Dan adapun istilah al-jamaah, ia kerap kali digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis baginda. Antaranya hadis yang masyhur sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Ibnu Majah, "Wa inna hadhil ummah sataftariqu ala 73 millah, yani al-ahwa kulluha fin nar illa wahidatun wa hiya al-jamaah." Dan sesungguhnya kata Nabi, umat ini akan berpecah kepada 73 golongan, yakni golongan yang mengikut hawa nafsu, kata Nabi, yang mana semua mereka berada di dalam neraka. Kulluha finnar illa wahidatun, melainkan satu je tidak masuk neraka, iaitu al-jamaah. Jadi daripada kombinasi perkataan ini, hadirin sekalian, maka jadilah dia al-sunnah, ahli sunnah wal jamaah. Jadi apa maksud al-jamaah? Kata Imam Asy-Syatibi, pada umumnya pendapat para ulama mengenai al-jamaah berkisar kepada beberapa pengertian. Ada beberapa pengertian. Yang pertama, ia bererti golongan majoriti dalam kalangan umat Islam yang terdiri daripada imam mujtahid, para ulama dan ahli syariah, dan umat yang mengikuti mereka. Dan sebagai hadis menyebut mereka ini sebagai as-sawadu al-a'zam. Saya ulang balik. Siapa dia yang pertama, tuan-tuan? Disebut golongan majoriti dalam kalangan umat Islam yang terdiri daripada imam mujtahid. Imam mujtahid ini, tuan-tuan, ialah imam-imam yang mereka boleh mengeluarkan fatwa. Mujtahid ni maksudnya imam-imam yang mereka ni ada credibility dalam mengeluarkan fatwa. Seperti para imam mazhab kita yang 4. Kemudian diikuti dengan tokoh-tokoh dalam mazhab. Contoh kalau kita dalam mazhab al-Imam Syafi'i, tokoh dalam mazhab al-Imam Syafi'i contohnya al-Imam An-Nawawi contoh. Itu semua kita katakan ulama-ulama mujtahid. Dan para ulama dan ahli syariah dan umat yang mengikuti mereka, yang mana kita namakan sebagai sawadu al-a'zam. Yang kedua, disebut bahawa jamaah juga merupakan kumpulan para ulama mujtahid. Diulang balik yang atas tadi. Dan yang ketiga, dimasukkan para jamaah ialah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, ada juga menyebut bahawa umat Islam yang bersepakat ataupun berijma' atas sesuatu perkara, iaitu ia juga kembali kepada golongan pertama ataupun kedua. Dan yang kelima, disebut umat Islam yang bersatu mentaati seorang pemimpin. Siapa sebut ni? Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Maka setelah menukilkan pendapat-pendapat tersebut, maka beliau telah merumuskan, Al-Imam Asy-Syatibi merumuskan bahawa apa yang dimaksudkan dengan al-jamaah adalah merujuk kepada perhimpunan yang bersatu di bawah pemimpin atau imam yang menepati petunjuk Al-Quran dan juga Al-Sunnah. Jadi dirumuskan yang dikatakan Al-Sunnah wal Jamaah ni, atau Al-Jamaah itu sendiri, ialah bermaksud perhimpunan yang bersatu di bawah pemimpin ataupun imam yang menepati petunjuk Al-Quran dan juga As-Sunnah. Artinya tidak larilah
Okay, daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Baik, boleh kita pergi pada kitab balik ya. Mungkin kamu pernah mendapati, kata perang kitab, mungkin kamu pernah mendapati seorang ahli bid'ah yang melakukan sembahyang sebanyak 500 rakaat dalam sehari semalam. Akan tetapi orang ini seorang ahli bid'ah, sesat dan menyimpang daripada ajaran Islam yang lurus dan juga yang benar. Apa disebut tuan-tuan? Dia kata kita mungkin jumpa orang ni yang dikatakan ahli bid'ah ini, mereka solat sebanyak 500 rakaat. Sedangkan jika kita baca hadis Nabi tadi, apa Nabi sebut tuan-tuan? Nabi kata, aku pun berpuasa tapi aku juga berbuka. Aku juga usalli, aku juga sembahyang, dan bersama juga aku juga wa arqud, dan aku juga tidur, wa atazawwajun nisa, dan aku juga mengahwini wanita. Menunjukkan Nabi tuan-tuan, dia tidak ada sifat yang melampau dalam sesuatu perkara. Nabi kita dia jauh daripada sifat melampau. Melampau ni agama kata ghulu. Cuba tuan bayang, kalau satu orang ni sembahyang 500 rakaat, berapa masa malam tu digunakan tuan-tuan 500 rakaat nak habiskan? Kita, pengalaman kita sembahyang tarawih yang paling banyak kita buat tarawih lah, yang baru 20 rakaat. Berapa jam tuan-tuan makan masa? 20 rakaat berapa? 1 jam lebih sikit kan? 1 jam lebih sikit 20 rakaat. Kalau 500 rakaat, maksudnya tak tidur-tidur lah tuan-tuan. Tak tidur-tidur maksudnya lah tuan-tuan. Ini menunjukkan bahawa kepentingan manusia kita semua dalam nak beramal dengan agama ni, kita ikutilah cara ataupun sunnah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata pengarang kitab, kita mesti punya akidah yang lurus dan benar, iaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, seperti yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam ilmu tauhid, yakni mengesakan Allah Subhanahu wa taala, juga tentang nama-nama Allah Ta'ala yang indah. Walillahil asma'ul husna. Dan bagi Allah punya nama-nama yang indah, nama-nama yang baik, yang mulia, dan sifat-sifat Allah yang agung, serta tentang hari kiamat. Ini jelas. Kefahaman kita terhadap perkara ini, saya yakin kita jelas tentang perkara ini. Dan kriteria ini merupakan kriteria yang paling menonjol pada diri mereka, dan sifat ini pula lah yang membezakan mereka dengan ahli bid'ah. Maksudnya yang dikatakan ahli sunnah wal jamaah ini, mereka mesti menonjol dalam bab perkara-perkara berkenaan dengan disebutkan ini. Apa perkara menonjol itu? Dari segi akidah mereka lurus dan benar. Itu akidah yang diajar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ilmu tauhid. Mereka meyakini tentang nama-nama Allah yang indah, mereka meyakini tentang sifat-sifat Allah Ta'ala yang agung. Maka inilah pegangan di kalangan ahli sunnah yang membezakan diri mereka dengan ahli bid'ah dan orang-orang yang menyimpang daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar dalam permasalahan akidah di sepanjang masa. Sebab tu pengarang kitab ni disebut inilah kriteria yang ke-6. Kita kena semak diri kita tuan-tuan. Kena semak. Artinya selepas kita ikhlas dalam beramal, selepas menjadikan Nabi sebagai imam, pemimpin, suri tauladan, selepas mencintai dan membenci semata-mata kerana Allah, dan tak menyimpan dengki, dendam, hasad, dengki kepada siapa sahaja daripada hamba Allah Ta'ala, yang kemudian menyempurnakan ibadat-ibadat yang wajib dan membekali dengan ibadat sunat. Yang keenam, pastikan akidah kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi dikata
para wali Allah Subhanahu wa taala itu adalah mereka yang mengambil akidah mereka daripada Al-Quran dan juga Al-Hadis. Dan mereka tidak bergelut dalam masalah pentakwilan dan bantahan yang menimpa kelompok-kelompok lain seperti Mu'tazilah. Jangan sampai kita terpengaruh dengan fahaman Mu'tazilah. Apa dia fahaman Mu'tazilah ni tuan-tuan? Iaitu satu fahaman yang dibawa oleh satu orang yang namanya Wasil bin Atta. Apa antara doktrin-doktrin ajaran Mu'tazilah ni? Antaranya dia meyakini Quran itu adalah makhluk. Sedangkan kita ahli sunnah wal jamaah tidak pernah menyatakan Quran itu makhluk. Tetapi Quran itu merupakan kalamullah, kalam Allah. Apa dia kalam Allah? Kata-kata Allah. Jadi takkan kita nak kata kata-kata Allah tu makhluk pula. Allah bukan makhluk. Yang makhluk ni kita, tuan-tuan. Kita ni makhluk. Makhluk ni bermaksud yang diciptakan. Kita yang diciptakan. Sedangkan Allah Ta'ala dia bukan diciptakan. Allah yang mencipta. Maka sebab itu Mu'tazilah dia meyakini bahawa Al-Quran merupakan makhluk. Dan inilah antara cabaran-cabaran tuan-tuan yang pernah dihadapi oleh para imam-imam terdahulu. Antaranya Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika dia berada pada zaman keadaan golongan Mu'tazilah ini memegang tampuk kuasa, mereka pernah nak lantik Imam Ahmad bin Hanbal untuk jadi qadhi, jadi hakim. Tapi dengan syarat supaya Imam Ahmad bin Hanbal membenarkan dakwaan mereka. Jadi mana dia nak? Tak nak, tuan-tuan. Itu menyebabkan akhirnya apa yang berlaku pada Imam Ahmad bin Hanbal, dia disebat. Dia disebat, dihukum. Dan beginilah di kalangan para ahli sunnah, para imam-imam ahli sunnah yang mereka mempertahankan akidah mereka. Mereka mempertahankan akidah mereka walaupun mereka terpaksa disebat, atau dalam bahasa lain mereka terpaksa berhadapan dengan penderitaan. Lagi apa doktrin Mu'tazilah ni? Orang Mu'tazilah juga menganggap bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak mencipta perbuatan. Artinya perbuatan kita ni adalah kudrat kita sendiri, berpunca daripada kita. Sedangkan kita kata, sedangkan ahli sunnah wal jamaah meyakini perbuatan ini adalah Allah Ta'ala yang mencipta perbuatan. Sama ada yang baik dan buruk, Allah Ta'ala yang mencipta perbuatan tersebut. Cuma kita diberi pilihan untuk memilih yang baik. Mu'tazilah tak. Mu'tazilah dia kata perbuatan ni kami cipta, kami berkuasa mencipta sendiri apa yang kami nak. Ini salah. Yang ketiga, mereka ni antara yang tidak mempercayai bahawa di akhirat besok manusia akan diberi peluang untuk melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Ahli sunnah wal jamaah meyakini bahawa kita semua di akhirat besok, di syurga besok, kita berpeluang melihat Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan hadis-hadis dan nas yang sahih. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila li rabbiha nazirah. Itu ayat dalil yang mengatakan manusia akan diberi peluang untuk melihat Allah Ta'ala. Jadi Mu'tazilah mereka tak percaya kepada perkara-perkara yang seperti ini. Dan juga golongan Sufiyah, di kalangan pelampau-pelampau ahli sufi, di kalangan pelampau ahli sufi, maksudnya ahli sufi yang menyeleweng lah. Okay.
Kalau ahli sufi yang tak menyeleweng, ahli sufi yang berpegang pada Quran dan hadis, maka mereka tidaklah dianggap golongan yang menyeleweng. Baik, kemudian dan kita rujukan mereka dalam permasalahan akidah ini adalah kita Ahlussunnah wal Jamaah yang sudah diakui dan dijadikan pegangan. Kerana di dalamnya berisi ayat Quran dan hadis-hadis, bukan falsafah atau perdebatan ahli kalam yang rumit. Nak berpegang pada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kena berpegang juga pada kitab-kitab yang muktabar, yang tidak membawa manusia kepada kesesatan. Yang mana mereka menjadikan permasalahan akidah dan tauhid ini sebagai permasalahan yang paling inti dan utama dalam kerja-kerja dakwah mereka. Sebab tu orang yang berpegang pada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, masalah akidah ini adalah masalah utama yang perlu kita beri keutamaan. Sebab jika akidah kita dah menyeleweng, hadirin sekalian, artinya Allah Ta'ala dah tak terima amalan kita. Amalan kita akan tertolak. Lalu mereka berdakwah kepada manusia sebagaimana para nabi mendakwah manusia dalam merealisasikan ilmu tauhid akidah dalam kehidupan mereka dan membuang segala bentuk bid'ah dan penyimpangan dari kehidupan mereka, dan mereka melakukan itu semua dengan pelbagai cara, mulai daripada buku-buku, nasihat-nasihat dan juga ceramah-ceramah. Tuan-tuan, sebelum saya akhiri, ada satu artikel yang baik untuk saya kongsi ke tuan-tuan. Majalah Al-Ustaz, bilangan yang ke-19. Iaitu penulisnya Ustaz Omar Muhammad Nur. Masa ni dia belum ada PhD lagi. Sekarang tak salah saya Dr. Omar Muhammad Nur. Dia menyebutkan antara pandangan Al-Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq. Itu dia membahagikan ahli sunnah wal jamaah ini kepada 8 kumpulan. Siapa dia? Yang pertama dia kata ahli kalam dan akidah. Mereka semua ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua ahli fiqh daripada aliran al-hadis ataupun ar-ra'i. Mereka juga adalah ahli sunnah wal jamaah. Yang ketiga ahli hadis dan pakar jarah wa ta'dil. Mereka juga ahli sunnah wal jamaah. Yang keempat ahli sastra dan bahasa Arab. Mereka yang bergelombang dalam ilmu bahasa Arab, mereka juga dianggap sebagai ahli sunnah wal jamaah. Yang kelima ahli Al-Quran dan qiraat, orang-orang mahir ilmu qiraat Quran. Semua mereka ini ahli sunnah wal jamaah. Yang keenam ahli tasawuf dan zuhud. Artinya ahli tasawuf, ahli sufi pun termasuk golongan ahli sunnah wal jamaah. Selama mana mereka tidak menyimpang daripada ajaran Al-Quran dan juga Al-Hadis. Yang ketujuh para mujahidin dan yang berjihad melawan musuh Allah Ta'ala. Dan yang ke-8 kata orang awam yang mengikuti para ulama ahli sunnah. Orang awam yang mengikuti para ulama ahli sunnah, mereka pun dianggap sebagai ahli sunnah wal jamaah. Jadi maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya ahli sunnah wal jamaah ini pengertian dia sangat luas. Sebab tu kita kena bersangka baik dengan sahabat-sahabat kita. Jangan kita mudah mengkafirkan manusia. Jangan kita mudah melabelkan manusia. Sebab pengertian ahli sunnah wal jamaah ini sebenarnya sangat luas. Selama mana mereka berpegang kepada inti yang utama daripada ajaran agama itu sendiri, itu Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya ingat kita dah mengakhiri untuk kriteria yang kelima tu, yang keenam tu. InsyaAllah pada kuliah akan datang kita lihat kriteria yang seterusnya daripada kitab ini. Yang mana kriteria ini jika kita memilikinya, kita akan jadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, apa kriteria yang ketujuh yang akan kita baca pada kuliah akan datang? Itu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, serta mereka tidak kikir dalam menyebarkan ilmu. Yang ketujuh, sifat para wali Allah Ta'ala ini, mereka yang selalu ajak manusia kepada kebaikan. Mereka selalu ajak manusia mencegah kemungkaran. Bahkan mereka juga tidak kikir, tak kedekut dalam menyebarkan ilmu. InsyaAllah kita akan baca tentang perkara ini pada kuliah-kuliah yang akan datang. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati saya dan merahmati tuan-tuan sekalian. Marilah kita akhiri kuliah kita pada malam ini dengan bacaan doa insyaAllah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah Rahman Rahim, Ya Hayyu Qayyum, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, semua redai terhadap kami lakukan pada malam ini, Ya Allah. Dengan kuliah ilmu yang kami laksanakan pada malam ini, Ya Allah. Jadikanlah ianya sebagai wasilah kepada kami, Kau manjangkan usaha kami dalam mentaati perintah dan perintah-Mu, Ya Allah. Jadikanlah ia sebagai wasilah kepada kami, Kau menyembuhkan penyakit-penyakit kami hadapi, Ya Allah. Dan jadi sebagai wasilah kepada kami, Kau menyelamatkan kami dan membebaskan kami dari segala mara bahaya, bala bencana, wabak penyakit, COVID-19 dan sebagainya, Ya Allah. Ya Allah Rahman Rahim, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Rabbal Alamin. Sekurang pahala kami hadir pada malam ini, Ya Allah. Sebab pahala kami dan juga kepada arwah ibu bapa kami, atau arwah datuk nenek kami, atau arwah keturunan-keturunan kami. Mudah-mudahan mereka juga dapat manfaat daripada apa yang dilakukan oleh kami, Ya Allah. Tanpa muram pun sedikit pun daripada pahala-pahala kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sia-siakan umur terus berlalu tanpa membuat bekal untuk masa hadapan. Jangan sia-siakan umur terus berlalu tanpa membuat bekal untuk masa hadapan. Ingat di suatu waktu kita akan bertemu saat pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Ingat di suatu waktu